Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Alfian Vlog. Okey, topik kita kali ini ialah semua orang sayang Abby. Abby Yus pernah menghadapi detik sukar apabila doktor mengesahkan beliau mempunyai satu penyakit. Okey guys, kalau nak tahu cerita selanjutnya, teruskan menonton. Stay tune. Bulan tidak boleh bekerja. Duit saya dah habis. Semua dalam bank saya dah korek habis sebab pergi berubat. Jadi Tuhan bukakan hati salah seorang kawan baik yang sama-sama dalam bidang ni. Okey guys, bertemu lagi kita di Alfian Vlog. Dikelilingi rakan yang prihatin membuatkan hidup pelakon dan pelawak Abby Yus 56 tahun tidak pernah terpinggir atau sunyi biarpun tinggal sendirian. Abby berkata sejak perintah kawalan pergerakan PKP dikuatkuasakan masa lalu, keluarga dan rakan-rakan termasuk teman artis sentiasa bertanya kabar sambil menghulur bantuan. Walaupun banyak projek penggambaran tertangguh akibat PKP, namun Abby yang berasal dari Negeri Sembilan bersyukur dapat menjana pendapatan dengan membuat ulasan produk di Instagram, IG. Alhamdulillah, tidak langsung rasa tersisih atau sunyi walaupun hidup bersendirian. Saya dikurniakan keluarga dan sahabat handai yang sentiasa prihatin dengan saya. Mereka sentiasa bertanya kabar dan menghulurkan bantuan walaupun tidak dipinta. Saya hidup seorang. Banyak manapun wang yang diperlukan bagi saya, pendapatan yang diraih daripada ulasan produk dan muncul IG Live sudah memadai, katanya kepada berita harian online. Abby berkata, antara teman artis yang sering membantu adalah Sabri Yunus, Man Raja Lawak, Suhib Sepatu, Jeb, Ajak dan Johan. Saya bersyukur kerana dipertemukan dengan insan prihatin yang sentiasa mengambil berat mengenai diri saya, katanya. Beliau akan kembali ke set penggambaran untuk menjayakan sitkom popular Jenaka Kampung Kalut JKK di TV3. Abby lega syarikat produksi diberi lampu hijau untuk menyambung aktiviti penggambaran. Abby atau nama sebenar Muhammad Yunus Abdul Rasid juga bersyukur hikmatnya bersama stesen radio Negeri FM disambung selepas PKP. Sudah 2 minggu bertugas, Abby mengendalikan segmen Ogok Potang 2 kali seminggu iaitu Khamis dan Jumaat dari jam 2 hingga 6 petang. Beliau berasa gembira kerana khidmat beliau masih diperlukan. Sekurang-kurangnya ada pendapatan tetap setiap bulan selain job lakonan dan review produk. Walaupun terpaksa berulang-alik 2 kali seminggu ke Seremban, saya seronok bertugas di stesen radio itu. Saya tidak menyangka mereka masih memerlukan hikmat saya selepas PKP, katanya. Bekerja dengan stesen radio itu, Abby lebih suka dirinya tidak terikat. Bukan apa, saya tidak mahu mereka terpaksa bayar gaji walaupun tidak berpuas hati dengan prestasi saya. Bagi pihak saya pula, jika ada perkara yang tidak memuaskan hati, saya boleh berundur diri pada bila-bila masa. Itulah alasan mengapa saya tidak mahu terikat dengan mereka, katanya. Duka di hati Abby Yus tidak siapa yang tahu. Setiap kali menonton lakonannya di televisyen, pasti akan mengundang ketawa pada sebilangan besar peminatnya. Masakan tidak, personalitinya yang sangat humor
selain wajah selamanya membuatkan ramai yang menyenangi lakonan Abby Yus. Namun, pernah atau tidak dalam kalangan kita yang terfikir untuk mendasari bagaimana gejolak jiwa lelaki berusia 55 tahun itu yang masih bujang? Suratan hidup seorang seniman, mereka bijak menghiburkan orang ramai, tetapi kesedihan yang bersarang di jiwa golongan ini jarang benar untuk dikongsi. Demikian juga dengan Abby atau nama sebenarnya Muhammad Yunus Abdul Rashid yang senang berdiam diri dan melalui apa sahaja dugaan tanpa perlu berkongsi dengan wartawan mahupun di media sosial. Di luar pengetahuan peminat-peminatnya, Abby sebetulnya pernah melalui detik-detik yang sukar apabila doktor mengesahkan dia menghadapi masalah lemah jantung selain kebocoran buah pinggang. Apabila doktor memaklumkan berita sedih itu, Abby tidak mampu berbuat apa-apa melainkan berusaha menjalani rawatan. Sepanjang tempoh itu juga, pelakon komedi terkenal itu tidak berupaya untuk bekerja kerana tidak memiliki kudrat. Setahun setengah juga saya tak bekerja. Bukan tidak mahu bekerja, tapi saya tidak ada kemampuan, katanya berkongsi fasa sukar yang dilaluinya. Abby juga sebenarnya pernah menjalani pembedahan pintasan jantung pada tahun 1998. Seiring perubahan masa, doktor yang merawat memaklumkan keadaan jantungnya hanya mempunyai lebih 20% tahap kekuatan, sedangkan untuk manusia normal, bacaan kekuatan jantung yang diperlukan ialah 60%. Itu yang doktor maklumkan pada saya. Berhubung keadaan jantung saya pada masa ini, saya hanya bergantung pada ubat, tapi alhamdulillah saya sihat, tak adalah sakit teruk, katanya. Demikian juga dengan buah pinggang, ada alami kebocoran dan saya juga sedang menjalani rawatan, terang Abby mengenai keadaan kesihatannya. Kerana ujian kesakitan yang dihadapinya, Abby harus akur bahawa pendapatannya terjejas kerana dia tidak mampu bekerja. Wang simpanan sudah habis digunakan untuk membiayai rawatan selain menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Namun, itu semua bukan alasan kenapa dia harus berasa sugul dan tidak berusaha. Seniman yang selesa menyimpan segala rasa duka dan sedih itu berkata, selagi mampu, dia akan bekerja untuk mencari rezeki bagi menyara hidup. InsyaAllah, berkat rawatan yang saya jalani, doa keluarga dan kawan-kawan saya sudah mampu untuk kembali bekerja. Saya sentiasa percaya rezeki Allah yang tentukan. Alhamdulillah, tawaran berlakon juga sudah diterima dan saya akan kembali aktif secara perlahan-lahan, katanya. Tidak terhenti-henti mengucapkan rasa syukur pada Allah kerana masih menurunkan rezeki buatnya. Sama-samalah kita berdoa agar beliau dan kita semua diberi kesihatan yang baik. Amin. Okey guys, sekian saja topik kita kali ini. Jumpa di lain-lain video yang akan datang. Jom kita tonton sedikit sedutan video Abby Yus. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tapi ada satu perkara yang saya rasa dia amat kata orang menyentuh hati saya apabila saya sakit. Baru-baru ni saya datang lagi sekali sakit, di mana sakit saya tu lebih kronik, di mana buah pinggang saya bocor, hati, masalah hati. Kemudian saya 5 bulan tidak boleh bekerja.
duit saya dah habis. Semua dalam bank saya dah korek habis sebab pergi berubat. Jadi Tuhan bukakan hati salah seorang kawan baik yang sama-sama dalam bidang ni, Jet Sepah, datang melawat saya kat rumah. Dia tengok saya, dia kata, "Ya Allah, aku urus ni abang." Dia kata, "Aku sakit je, dah 5 bulan tak kerja, tak ada apa dah aku." Tak apa bang, dia kata, "Sarikan salam," dia kata, isteri dia. Lepas tu dia tak tahan tengok saya, dia balik cepat. Dia kata, "Tak pernah berlaku dengan aku selama 30 lebih tahun saya hidup dalam bidang seni ni. Saya tak pernah berlaku, tak pernah terjadi macam tu. Saya terpaksa minta duit daripada kawan-kawan untuk biaya perubatan saya." Itulah bendanya yang saya katakan, dia orang ni bukannya daripada keluarga saya, dia orang ni bukannya yang bergaul berkawan dengan saya hari-hari, tetapi Allah hantar dia untuk membantu saya ketika itu. Moral dia adalah kita tak boleh seorang. Kita tak boleh seorang. Kita perlu ada kawan, kita perlu ada keluarga yang membantu kita. Pada saya, di sebalik tawa saya, dia adalah perjuangan dan pengorbanan. Setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Jadi apa pengorbanannya? Masa. Kadang-kadang kita terpaksa korbankan keadaan dalam masa yang sama kita menghadapi keluarga yang sakit. Dalam keadaan yang sama kita menghadapi kalau dah beristeri, isteri yang nak bersalin ketika itu kita dalam syuting. Pada saya itu satu pengorbanan. Pengorbanan, perjuangan untuk kita mencapai matlamat kita menjadi seorang yang terkenal ke, atau menjadi seorang yang kata orang yang terkenal dalam bidang masing-masing. Bohonglah kalau tidak sedih. Tetapi cara kita ingin tutup kesedihan tu macam mana? Dalam industri ni saya rasa dia dah berjaya. Sebab dulu pun saya kenal dia dia memang pelakon. Dulu dia pelakon silat kan, cerita serius. Sekarang saya pun tak tahu lah macam mana, tiba-tiba dah jadi macam komedian pula. Asal lawak je orang panggil dia, asal lawak je orang panggil dia. Yang saya nak share gitu, yang pertamanya tak ada apalah, jagalah kesihatan baik-baik kan. Sebab kawan ni, kalau kawan sihat pun kita rasa seronok kan. Kadang-kadang kita sedih sebagai kawan, dia cuma orang kata tak sihat aja. Berita-berita yang membubuk-bubukkan dia, dia kata abuse ni udah arwah lah, dah apa lah. Kita pun kan, tapi sebenarnya tidak. Kenapa buat macam tu? Itu pun rasa sedih juga kita sebagai kawan kan. Kepada abuse yang baik macam ini, saya jangan ada orang di sekeliling dia